Terletak di tengah-tengah negeri Perlis, Malaysia, terdapat sebuah muzium yang memegang kunci kepada sejarah kaya dan warisan diraja negeri ini. Selamat datang ke Muzium Kota Kayang, sebuah pusat di mana masa lalu hidup kembali menawarkan sekilas budaya, tradisi dan warisan rakyat Perlis. Terletak di kaki Gunung Kayang, Muzium Kota Kayang berdiri di atas tapak yang penuh sejarah. Kawasan ini dahulunya menjadi kediaman keluarga diraja Kedah Perlis. Dan lokasi Kota Kayang, sebuah kubu kuat tentera dan diraja yang dibina pada abad ke-18. Berhampiran terletak makam Sultan Diauddin Al-Mukarram Shah, sebuah makam diraja yang menjadi bukti hubungan lama negeri ini dengan institusi diraja dan pertahanan negeri-negeri Melayu. Dibuka pada September 2001, Muzium Kota Kayang ditubuhkan untuk memelihara dan mempamerkan warisan budaya Perlis. Rekaan muzium ini yang diilhamkan daripada seni bina tradisional Melayu dengan bumbung panjang yang tersendiri, mencerminkan intipati identiti budaya negeri ini. Selalunya kalau untuk Muzium Kota Kayang ni cabaran yang kita hadapi ada beberapa lah. Satunya dana. Buat masa sekarang kita di bawah Kementerian Perpaduan dan sebelum ni kita di bawah MOTEC. Mereka sangat menyokong lah daripada segi infrastruktur, daripada kita pemeliharaan orang kata barang-barang artifak ataupun untuk menaikkan muzium ni sendiri. Jadi dana ni memang kerajaan provide untuk kita dan untuk bagi orang kata facilities terbaik lah untuk pelancong yang datang. Selain daripada tu kita juga kekurangan daripada segi kesedaran lah. But it's a good thing nowadays, young generation dia orang sangat orang kata aware about museum. Sebab kalau kita tengok dah ramai younger orang kata parents yang bawa anak-anak datang ke museum dan sebagainya. Tapi kalau kita tengok orang-orang lama dia orang kurang sikit datang ke museum. Tapi kita tengok nowadays lebih ramai younger parents lah yang bawa anak-anak datang. So every time dia orang datang melawat, selalunya pelawat dia orang akan datang museum dulu sebab dia nak tengok apa sejarah di negeri Perlis ni dulu. Dan sebelum dia orang explore seluruh negeri Perlis ni lah. Okay, ketiganya daripada segi promotion lah. Kita memang ada beberapa promotion tapi promotion daripada sudut media media sosial. Kita ada TikTok, kita ada Facebook, kita ada Instagram. Kita memang aktif juga tapi daripada promotion tu kadang-kadang tak sampai to the grassroots lah. Memang promotion kita selalu jalankan tapi younger generation yang aware about TikTok, about Facebook, about ni, tapi older generation dia orang kurang sikit tengok benda-benda macam ni. So dia tak sampai to all orang kata apa yang kita nak lah, to all ni grassroots, orang yang lebih dewasa lah, semua yang generation. Tu antara 3 cabaran yang selalu kita hadapi lah kalau dalam orang kata menaikkan muzium ni lah sendiri, Muzium Kota Kayang. Kalau sini kita banyak fokus kepada sejarah negeri Perlis. So kalau kita tengok, nanti pergi tengok dekat kita punya galeri, kita ada sejarah, kita ada arkeologi, kita ada persenjataan, kita ada budaya, kita ada menteri besar berkaitan dengan pentadbiran negeri Perlis, dan kita ada diraja, koleksi diraja, dan kini kita ada rumah kelahiran tuanku lah, Raja Perlis, yang akan dibuka tahun depan. Jadi kalau koleksi yang paling menarik di sini bagi saya lah, my personal favorite is arkeologi. So barang-barang yang dijumpai di sini, contoh kita ada seramik daripada dinasti Qing, kita ada dinasti Ming yang kita tempatkan di sini, yang mana dijumpai di kawasan ni, dan kawasan ni adalah kawasan perdagangan. So kita jumpa, kita letak dekat sini, dan kita ada juga banyak bahan-bahan arkeologi yang jumpa di sekitar Perlis yang kita tempatkan di sini. For my opinion, my personal favorite yang tu lah kalau di Muzium Kota Kayang. Di dalamnya, muzium ini menempatkan 6 galeri utama. Setiap satunya dikhususkan untuk aspek sejarah dan budaya Perlis yang berbeza. Pertama,
Galeri sejarah, di mana pelawat dapat mendalami kisah-kisah yang telah membentuk polis selama berabad-abad. Dari pemerintahan awal hingga penubuhan negeri moden, galeri ini menceritakan perjalanan masa polis. Seterusnya, galeri arkeologi yang mempamerkan penemuan yang dibuat di kawasan sekitar kota Kayang. Di sini, artifak dari zaman Neolitik dan prasejarah dihidupkan kembali, menawarkan pandangan menarik tentang tamadun purba yang pernah mendiami tanah ini. Dari masa lalu, kita beralih ke galeri senjata, di mana senjata purba menceritakan kisah pertahanan dan kekuatan diraja di rantau ini. Senjata-senjata ini, dari pedang hingga lembing, pernah digunakan oleh para penjaga kota Kayang untuk mempertahankan sembaran kerajaan. Di tengah-tengah muzium ialah galeri diraja yang didedikasikan untuk keluarga diraja Perlis. Di sini, pelawat dapat meneroka salah-sila sultan-sultan Perlis, menjejaki keturunan mereka sehingga ke zaman Nabi Muhammad SAW. Galeri ini juga menempatkan replika bunga emas, simbol penting dalam upacara diraja negeri ini. Bukan itu sahaja, kita ada replika bot menangkap ikan, sebuah alat pengangkutan air tradisional yang digunakan oleh masyarakat dahulu untuk menangkap ikan. Replika ini telah dibina dengan teliti mengikut bentuk asal bot menangkap ikan. Seperti perahu sago, bot ini juga telah diserahkan kepada Muzium Kota Kayang pada tahun 2007. Sebab saya bukan orang sini. Saya orang Langkawi. Saya tak tahu sangat bab sejarah Perlis punya ni. Jika anda boleh membawa pulang satu barang dari museum ni, yang mana satu akan anda pilih dan mengapa? Mungkin kereta. Ada satu suka ni. Ya. Mungkin kereta sebab klasik, warna pun nampak macam menarik perhatian. Muzium ini memainkan peranan penting dalam memelihara artifak sejarah yang mewakili kisah Perlis. Komitmennya terhadap pemeliharaan masa lalu memastikan legasi Kota Kayang dan sejarah diraja Perlis terus menginspirasi pelawat untuk generasi akan datang. Okay, actually, this is my first time in Perlis and I macam nak jalan-jalan je. I want to see apa yang ada dekat Perlis ni. I'm a content creator. So, what I want to do adalah to create content about Perlis. So, that's the first main objective lah. And my husband, dia memang jenis yang suka pergi museum. So, the first instinct dia adalah, oh, let's go to the museum. That's why I'm here right now. Okay, one thing about me adalah I love Thailand so much. So, the fact that almost every sites of, ataupun history yang ada kat sini tu, diorang akan relatekan about their, the network with Thailand. And then also, it's very complete and it's very macam detail tau, the explanations dekat semua each boards yang ada kat sini. So I kind of like that. And also the fact yang dekat museum ni belakang ni ada gua, ada kolam. That's why I beli makan ikan ni. I really like that also. So it's very close to the nature. It's not like the normal museum yang kita selalu tengok dekat negeri lain. First of all, I thought selalunya Perlis ni macam, okay, I didn't know yang Perlis ni rupanya one of ataupun a part of Kedah dulu. So that is something that I didn't know. One thing yang change my perspective towards Perlis adalah, you know how orang selalu buat lawak Malaysian yang Perlis ada 8 orang? Do you know that Jake or that joke? Okay, so Malaysians they always say yang macam, oh, Perlis ada 8 orang je, Perlis ada 8 orang je because it's very small. But turns out Perlis is a part of Kedah sebenarnya dulu. So and then jajahan semua berbeza all the jajahan and
all the pentadbiran semua berubah, and then Perlis ada negeri dia sendiri. So that is something yang I baru belajar kat sini. Lokasi muzium ini sama pentingnya dengan pamerannya. Terletak di kaki Bukit Batu Kapur yang dahulunya menjadi kubu semula jadi. Muzium ini menawarkan pemandangan landscape yang menakjubkan. Kota Indera Kayangan dan balai-balai upacara berhampiran menjadi peringatan tentang keanggungan diraja yang pernah mendefinisikan kawasan ini. Dari Atifah purba hingga warisan dirajanya, Muzium Kota Kayang menawarkan perjalanan yang tidak dapat dilupakan ke dalam sejarah Perlis. Di sini, masa lalu terus hidup, mendidik dan menginspirasi semua yang berkunjung. Datanglah terakai sejarah Perlis dan temui warisan Kota Kayang di mana sejarah bertemu warisan.